Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya kasihi sahabat karib saya Ustaz Mat di sebelah kiri saya ni, dan seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah halaqah kuliah duha yang saya doakan dengan kesejahteraan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Saya nampak angguk-angguk tu, mudah-mudahan sihatlah dan afiat hendaknya, insya-Allah. Itu adab kita sidang jemaah sekalian. Adab datang ke tempat orang, ya. Adab menyapa orang. Kita orang Islam, orang Melayu, kaya dengan budi bahasa, kaya dengan akhlak, kaya dengan santunan yang baik. Jadi kita jumpa orang, kadang-kadang kita tanya. Kita pergi ziarah orang di hospital pun kita tanya, awak apa khabar? Dah tahu dah kawan tu dah memang tak sihat, tanya lagi. Tapi kot-kot kalau kita bertanya tu, mudah-mudahan semalam kurang baik, hari ni masa kita datang kot jadi lebih baik, mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi pagi ni dalam masa lebih kurang 40-45 minit saya dijadualkan dan direzekikan untuk menggantikan guru kita yang mulia, Sahibul Samaha Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Sebelum tu saya ta'aruf sikit lah tuan-tuan, ya, perempuan, mudah-mudahan ada kebaikan lah. Nama penuh saya Muhammad Ja'faruddin bin Mat Ali. Usia saya kurang lebih 40-an, dah pertengahan 40-an dah, ya. Dan saya menetap di Ceras, Selangor. Alhamdulillah saya direzekikan dengan 8 orang anak. Bini jangan tanya berapa orang, ya, 8 orang anak, alhamdulillah. Dan sebelum ini saya pernah berkhidmat dengan Dr. Zul, tuan guru kita bersama, semasa beliau menjawat jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Saya sebagai setia usaha sulit kanan beliau. Kalau bahasa orang putih, Senior Private Secretary kepada beliau semasa di Putrajaya. Kurang lebih sempatlah setahun lebih, mendekat-dekat, lebih kurang dekat 2 tahun. Dan masjid ini tidak asing bagi saya sebenarnya. Cuma masa saya datang beberapa kali dengar kuliah Dr. Zul daripada Ceras, saya duduk di belakang saja, ya. Pernah juga duduk satu halaqah. Bila biasa lepas kuliah duha di sini ada minum-minum dan makan-makan sikit. Saya tak pasti hari ni ada ke tidak. Kalau tak ada, buat-buat adalah, ya. Jadi sempat sekali 2 kali. Yang mungkin perasan tak perasan, tak apa, ya. Okey. Hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan, puan-puan di sini berkenaan dengan satu topik dan satu cerita yang bagi saya memang semua di kalangan kita melalui dan merasainya. Cerita kita pada pagi ini sidang jemaah yang saya kasihi sekalian berkenaan dengan ujian dalam hidup. Saya yakin topik ujian ataupun cubaan dalam hidup ni ramai dah para asatizah yang berkongsi dengan tuan-tuan perempuan. Cuma anggap ini oleh-oleh dan buah tangan daripada saya, versi saya pagi ni, ya. Dan saya yakin mungkin Dr. Zul pun ada kupas sedikit, para asatizah lain pun ada cerita dan kupas sikit. Tapi hari ni kita tengok persepsi ujian dalam kehidupan semasa kita dan kita kaitkan sikit, relatekan sikit dengan apa ujian dan bentuk dugaan yang pernah dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'izamal jaza ma'a 'idhabil bala." Maksudnya, besar ataupun tidak pahala yang seseorang itu bakal dapat dan bakal peroleh bergantung kepada besar ataupun tidak ujian yang Allah beri pada dia. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya bila Allah nak beri pahala,
daripada segi dan sisi ujian yang Allah beri pada kita, semakin besar ujian tu, makin besar dan banyak jugalah pahala yang Allah nak bagi. Maknanya kalau kita rasa ujian tu, ya Allah ya Rahman, besarnya, beratnya lah ujian yang Allah bagi, makna tuan-tuan perempuan, ganjaran, pahala, kurniaan yang Allah nak bagi juga amat besar. Jadi sepatutnya kalau orang faham situasi ni, orang takkan merungut bila Allah beri dia ujian yang besar. Sebab dia tahu di sebalik ujian dan musibah yang besar akan ada pahala serta kurniaan Allah yang sangat besar. Mustahil ujian yang Allah bagi ni ujian yang tak mampu kita tanggung. Kita di Nusantara ni terlalu famous dan familiar dengan ayat yang selalu kita baca, baik dalam tahlil, wirid dan sebagainya. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya ujian yang Allah beri dan taklifkan kepada manusia itu sama sekali ujian dan ujian yang semestinya mampu dan layak dia tanggung. Sebab tu kalau kita faham dan kita sedar hakikat ini, kita tak akan mengeluh. Sidang jemaah yang saya doakan dengan kebaikan, bukti dan dalilnya bukan kita seorang yang Allah beri ujian. Selagi mana kita hidup atas dunia ni tuan-tuan perempuan, kita tak akan sunyi dan tak akan lari daripada ujian. Ya, maka bila Allah nak beri kita ujian, apa yang patut kita hadap? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah bila dia sayang, bukti Allah cinta dan kasih kepada kita, Allah akan test. Mesti Allah akan uji. Jadi kadang-kadang orang kita selalu kata, sabarlah, Allah uji tu maknanya Allah sayang. Ya sungguh, ada hadis. Bukan kata-kata orang Melayu biasa, bukan orang kata pemanis kata, tak. Memang Nabi pun kata daripada hadis riwayat Anas ni, Allah, tanda Allah sayang, Allah akan test dan Allah akan uji. Sebab apa? Nabi Rasul dulu-dulu pun Allah test, Allah uji. Sampai ada yang Allah uji tu sampai kita punya bahasa lah, bahasa kita sekarang lah, sampai bawa diri lah. Contoh Nabi mana yang sampai bawa diri tuan-tuan perempuan? Nabi Allah Yunus alaihi salam kan bawa diri sampai naik kapal, kemudian Allah uji lagi sampai ditelan ataupun masuk dalam perut ikan. Ujian yang Nabi Allah Yunus alami dan terima, tuan-tuan perempuan, saya tak tahu kalau kita ni boleh sabar tak boleh sabar. Kurang lebih dalam catatan sejarah dan kisah-kisah para Nabi ni, dalam siri dakwah Nabi Allah Yunus alaihi salam, kurang lebih 80 ke 83 tahun, Nabi Yunus cuma dapat 2 orang je follower. Yang mari dengar ceramah 2 orang. Ramai lagi yang dengar ceramah saya pagi ni. Buat tuan-tuan 80 tahun lebih Nabi Yunus berdakwah, menyebarkan risalah Islam, 2 orang je ikut. Bahasa mudahnya, 2 orang saja yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Yunus. Sehingga akhirnya bolehlah kita definisikan dan kita kata stres juga Nabi Yunus. Tuan-tuan, saya pernah satu ketika dulu ada pengalaman masa saya menetap di Perak sebagai guru agama dakwah di Perak, attach dengan Jabatan Agama Islam Perak lah dulu. Saya dijemput ke satu kawasan penempatan orang asli, orang asal, untuk dakwah lah, untuk cerita fardu ain, segala bagai kewajipan, taklifan dan sebagainya. Masa saya sampai tu, masa saya pergi tu, tak ada orang nak dengar ceramah. Tak ada orang nak dengar ceramah agama. Sampai terpaksa pujuk lah, beri beras kampik seorang. Itu pun dapatlah 3 orang yang dengar. Saya kata, ketuk batin, tutup batin, tak boleh hejaz ramai lagi sikit ketuk batin, 10 orang ke 15 orang ke. Dia kata, ustaz, dapat 3 orang ni pun ustaz patut sujud syukur lah. Nampak tuan-tuan? Jadi maknanya Nabi Yunus 80 tahun lebih, 2 orang. Allah sayang, Allah test, begitu sekali.
Faman radhiya falahu ridha. Nak dapat syarat Allah sayang ni ada syarat. Syarat dia ialah redha. Redha dengan ujian dan dugaan yang Allah Subhanahu wa taala atur kepada kita. Seperti mana saya kata sebelum tadi, memang kita hidup di atas dunia ni tuan-tuan puan-puan, memang sentiasa Allah uji. Saya nak cerita pada tuan-tuan puan-puan satu cerita yang berlaku sendiri kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah, sebab bila kita cerita pasal ujian ni, masing-masing orang ada ujian. Dan jangan sekali-sekali kita kata, ustaz cakap senang lah, ustaz hidup senang, ustaz hidup lapang, ustaz ada motivasi yang tinggi, ujian Allah beri pada ustaz tak terlalu susah. Dah tuan-tuan, masing-masing dalam hidup kita ni, daripada latar belakang dan orang yang berbeza, pasti ada ujian. Seperti mana Allah lorongkan setiap orang tu, Allah takdirkan setiap orang tu ada rezeki bahagian masing-masing, begitu juga Allah takdirkan dan lorongkan setiap orang tu ada ujian dan cubaan masing-masing. Part dan bab itu tak sah bimbang. Kisah yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang Nabi kita terima banyaklah. Yang pagi ni saya nak share ujian dalam keluarga. Tuan-tuan perempuan, kita jangan ingat Nabi tak ada ujian keluarga ataupun masalah family. Kalau kita rasa kita ada masalah family, masalah dengan pasangan kita, dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan menantu kita, ya, Nabi pun ada masalah keluarga tuan-tuan perempuan. Dengan siapa Nabi bermasalah? Okey, Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pada usia Nabi kurang lebih 25 tahun. Ketika ataupun sebelum Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah ini ada seorang anak saudara. Anak saudara Sayyidatina Khadijah ini namanya Abu Al-As Ar-Rabi'. Okey, Abu Al-As Ar-Rabi'. Anak saudara sungguhlah. Anak saudara ni contoh macam saya, adik-beradik dengan mak saya, adik-beradik pada mak saya ataupun adik-beradik pada ayah saya, maka tu kita panggil pak saudara ataupun mak saudara lah. Mereka dengan saya pula anak saudara, bukan anak saudara sabit. Kalau anak saudara sabit ni anak saudara yang terkait kerana pernikahan. Contoh, saya ada anak saudara saya panggil saya Pak Ngah sebagai contoh, Pak Ngah. Jadi kerana saya ada isteri, anak saudara saya akan panggil isteri saya Mak Ngah, tapi yang sebenarnya yang kandung dengan saya. Abu Al-As Ar-Rabi' ni dengan Sayyidatina Khadijah anak saudara kandung. Dan dalam ramai-ramai anak saudara, Abu Al-As ni yang paling Sayyidatina Khadijah sayang. Itu biasalah tuan-tuan perempuan, kita dalam keluarga ni dengan anak saudara, kadang-kadang bahkan segelintir lah, sebahagian kecil lah, dengan anak-anak pun dia ada dia punya lain sikit, dia punya feel. Contoh, kita ada 6 orang anak. Daripada 6 tu kalau orang tanya mana paling sayang, kita akan jawab sayang semua. Tapi mungkin ni tak berlaku pada semua. Ada setengah-setengah orang dalam hati dia, dalam 6 tu ada seorang tu ada lebih sikit. Adalah sebab-sebab yang tertentu, ada specialnya tu, wallahu alam. Dan itu Nabi dan Allah tak larang. Benda soal dalam hati, cuma jangan terlalu di zahir, itu tak ada masalah. Dalam ramai-ramai anak saudara Sayyidatina Khadijah ni, Abu Al-As ni yang paling Sayyidatina Khadijah sayang. Dan benda ni dizahirkan dengan Abu Al-As ni duduk dengan mak saudara dia. Dan Abu Al-As Ar-Rabi' ni, sidang jemaah sekalian, bukan orang, istilah sekarang bukan kaleng-kaleng lah, bukan calon-calon orang lah. Dia juga seorang businessman. Kalau Sayyidatina Khadijah businesswoman, anak saudara dia pun businessman. Abu Al-As Ar-Rabi' ni, bisnes utama dia punya orang kata cara bisnes dia buat trading. Dia tak ada produk sendiri, dia ambil produk orang, dia berniaga. Rute laluan perjalanan dia daripada Mekah, Syam, Mekah, Syam, pergi balik. Satu trip perjalanan tak kurang daripada
100 ke 200 ekor unta. Nah, dia punya barang dagangan lah maknanya, full load, tak pernah kurang. Dan dia berjalan anytime, tiap-tiap hari, tak ada istilah cuti, tak ada istilah rehat. Jadi maknanya boleh dikatakan dia ni orang yang sangat berjaya lah. Dan Abu Al-As Ar-Rabi' ini juga mempunyai rupa paras yang handsome, yang segak. Nak tengok segak dan handsome macam mana? Macam Ustaz Mat ni, kurang lebih putih, comel, lawa, segak orangnya Abu Al-As Ar-Rabi' ni. Sampai kepada hari perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah, macam kita kata tadi, dan kebiasaan tuan-tuan perempuan pun biasa maklum, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah masa tu usia Nabi 25, dan Sayyidatina Khadijah kurang lebih pada masa berkahwin dengan Nabi umur 40. So beza umur Nabi dengan Sayyidatina Khadijah 15 tahun lebih kurang lah, ya. Bila berkahwin, direzekikan anak. Salah seorang anak perempuan Nabi apabila meningkat dewasa, yang namanya Zainab. Bila dah meningkat remaja, Nabi kahwinkan dengan Abu Al-As Ar-Rabi'. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan, di samping Abu Al-As ni anak saudara sabit kepada Nabi, sebab Abu Al-As ni anak saudara kandung pada Khadijah. Nabi kahwin dengan Khadijah, secara tak langsung Nabi juga dapat pangkat pak saudara pada Abu Al-As. Dan Nabi kuatkan lagi hubungan kasih sayang dan kecintaan tu dengan ambil anak saudara sabit dia sebagai anak menantu dia. Tuan-tuan tengok, maknanya Abu Al-As, Zainab dah besar ni, dah dewasa, kamu nak tak kahwin dengan anak saudara pakcik, ibarat gitu, dengan anak pakcik ibaratnya, ya. Maka alhamdulillah perkahwinan tu berlangsung baik, hidup pun aman damai, sehinggalah Allah mula memberikan ujian kepada Nabi SAW di saat Nabi menerima wahyu buat kali yang pertama pada usia Nabi 40 tahun. Bila Nabi terima wahyu, kita sedia maklum, yang ikut dan follow Nabi ni sedikit demi sedikit. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, termasuk anak menantu Nabi, khususnya menantu Nabi yang namanya Abu Al-As Ar-Rabi'. Dan orang pertama daripada kalangan wanita yang masuk Islam tak lain tak bukanlah isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah. Dan sebab itulah barangkali tuan-tuan perempuan, Nabi ni walaupun mempunyai beberapa orang isteri selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah, nama Khadijah ni tak lekang daripada mulut Nabi. Sampai kita pernah dengar kisah dan cerita bahawasanya Sayyidatina Aisyah, walaupun Nabi wafat di riba dan di pangku Sayyidatina Aisyah, tapi Aisyah cemburu lagi dengan Khadijah walaupun Khadijah dah meninggal dunia lebih lama. Sebab mungkin momen ataupun saat-saat perjuangan bersama yang dilalui oleh Nabi dan Khadijah itu melekat kuat dalam memori. Tuan-tuan perempuan bayang, di saat Nabi terima wahyu kali pertama, benda yang sangat tidak munasabah untuk diterima oleh akal manusia, tengok malaikat dalam bentuk asal. Tuan-tuan, bukan senang nak cerita benda tu. Kalau bini kita cerita jumpa hantu pun bini kita gelak. Ya sungguh ke bang, abang jumpa hantu ke? Hantu nak ke jumpa abang? Abang pun saya tengok macam hantu je. Makna kita nak cerita benda-benda yang tak berapa logik ni, tak senang juga bini kita nak terima. Tapi Sayyidatina Khadijah ni, bila Nabi cerita, Nabi dah balik dalam keadaan yang takut, balik dalam keadaan yang badannya shaking, menggeletar. Respon pertama Sayyidatina Khadijah ni tidak terus bertanya pada Nabi, bang apa pasal bang, what happened, tak. Apa yang
Sayyidatina Khadijah buat ialah selimutkan Nabi, tenangkan Nabi, usap kepala Nabi, suruh berehat dulu. Sampailah akhirnya Nabi tenang dan lapang untuk bercerita apa yang berlaku. Di saat Khadijah cuba hadam apa yang Nabi alami, Sayyidatina Khadijah ambil jalan untuk bertemu dengan saudara dia. Siapa nama? Warqah bin Naufal, salah seorang daripada ahli kitab, pendeta kitab lama Yahudi dan sebagainya, pakar dalam kitab Taurat dan Injil. Tanya pendapat. Kemudian Warqah bin Naufal kata, adakah suami kamu ni ciri-cirinya sekian, anak yatim daripada bangsa Arab, orang Quraisy segala bagai. Kemudian ada tak nampak di belakang dia ada tanda kenabian dan sebagainya. Setelah sah, Warqah bin Naufal kata, confirm dah, suami kamu ni, laki kamu ni Nabi akhir zaman. Mungkin atas dasar dan sebab itu Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah ni kasih sayang dan memorinya luar biasa. Okey, bila Nabi bawa Islam, ada yang ikut, ada yang tak ikut. Sayyidatina Khadijah macam kita cerita tadi, bincang, kata dia memang ikut daripada awal, termasuklah anak-anak Nabi. Tapi Allah mula uji dengan menantu Nabi yang namanya Abu Al-As Ar-Rabi', suami kepada Zainab binti Muhammad Rasulullah, tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan, menantu ni impactnya besar dalam family tu. Menantu ni besar impact dalam family. Kita, saya bahasa kita lah, sebab saya kalau ikut, saya tak ada menantu lagi tuan-tuan. Tapi saya rasa mungkin sebahagian daripada yang hadir ni dah ada menantu, ataupun tak lama lagi bakal dapat menantu. Okey, antara masalah yang orang-orang umur 60, 70, 50-an ke 60 ni kalau boleh tak nak hadap dah, ialah masalah dengan anak cucu, dengan menantu. Sebab masa muda lu dah penat, dah orang kata bergelumang nak membesarkan anak-anak, nak pastikan anak-anak berjaya. Kalau boleh, kalau anak besar ni, kalau boleh kita nak dengar dan nak tahu cerita yang best-best dia tuan-tuan. Betul tak? Kita tak nak kalau boleh cerita yang Allah, anak aku pula dah daripada kecil dulu dah ada masalah belajar, lari sekolah, lari asrama, buat hal rotan dia cikgu, kemudian kena buang kerja lah, segala gedebuk-gedebak ni, dah kahwin pula, pasangan pula buat hal. Kalau boleh cerita-cerita macam tu, kita dah umur dah 5, 60, 70 ni, tak nak dengar dah tuan-tuan perempuan. Kalau boleh nak tutup mata tu, anak-anak kita selesai, pasangan hidup dia pun baik, anak dia, cucu kita pun selesai. Tapi kalau masih ada masalah dengan anak cucu, itu antara benda yang buat kita tak ledek tidur. Saya pernah sembang satu jemaah di tempat lain tuan-tuan. Yelah, kita bila kita dah, macam saya kata awal-awal tadi lah, kita bila dah dalam satu halaqah, satu jemaah, kadang kita salam tu tanya khabar, habis kuliah orang jemput kita minum, jemput kita makan, kadang tanya khabar kita tanya khabar balik. Bila kita tengok rupa macam tak berapa nak segar, muka macam tak berapa nak ceria, tanya Tuan Haji okey ke, macam mana cerita? Ustaz, biasa Ustaz, anak-anak kadang-kadang tak berhenti masalah Ustaz. Dia mula nak bercakap sesuatu. Kadang saya ni Ustaz, bila mikir anak menantu punya hal, tak lena tidur Ustaz. Nampak? Itu peringkat kita tuan-tuan, tak lena tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dakwah Islam. Tuan-tuan perempuan rasa apa yang Nabi alami kalau menantu dia sendiri tak follow ajaran dia? Saya bagi contoh gini tuan-tuan. Saya ambil saya lah sebab contoh tak berapa nak cantik. Saya sebagai imam di sebuah masjid. Okey. Tiba-tiba keluarga saya sendiri, anak perempuan saya, na'udzubillah min zalik, free hair, tak pakai tudung. Persepsi jemaah macam mana? Saya imam lagi, khatib lagi, ceramah lagi, bawa tahlil lagi, orang meninggal baca talqin lagi sebagai contoh. Tiba anak dara sendiri tak pakai tudung. Orang mungkin tak kata ke saya, tapi sama-sama dia akan bercakap, Ustaz tu ya sungguh kerja Ustaz, anak dia sendiri tak pakai tudung. Nampak tuan-tuan? Persepsi orang, ini benda fitrah tuan-tuan, benda biasa. Nabi tidak terkecuali daripada terima tomahan. Nabi Muhammad tu ya sungguhlah dia bawa Islam segala bagai, menantu dia tak ikut dia. Nampak tuan-tuan? Ya.
sampai kepada satu tahap Nabi diperintahkan hijrah ke Madinatul Munawwarah. Daripada tempoh Nabi terima wahyu yang pertama di Mekah sampai ke perintah hijrah kurang lebih 13 tahun tuan-tuan. Selama 13 tahun itu juga menantunya yang namanya Abu Al-As Ar-Rabi' ini tak masuk Islam. Makna belasan tahun juga Nabi terima pressure. Macam mana seorang menantu tak boleh ikut pak mertua dalam apa yang dipertontonkan dan ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak menantu dia tak ikut. Zainab ikutlah anak Nabi, tapi menantunya tak ikut, suami Zainab tak ikut. Masa hijrah pun Zainab dan suaminya Abu Al-As pun tak ikut. Nabi berhijrah sendiri ke Madinah. Nampak tuan-tuan, macam mana ujian yang Nabi lalui. Sampai kepada bila dah sampai Madinah, berlaku perang Badar. Lebih kurang setahun 2 tahun lepas hijrah. Perang Badar akan berlaku masa Nabi hijrah ke Madinah. Bila berlaku perang Badar, dan kita baca dalam sejarah, alhamdulillah tentera Islam menang besar dalam perang Badar. Ramai daripada kalangan kafir Quraisy Mekah tu, ada yang lari, ada yang mati, dan ada yang ditawan. Salah seorang daripada tawanan perang Badar daripada kalangan orang kafir Quraisy, Abu Al-As Ar-Rabi', menantu Nabi. Nampak tuan-tuan, Allah uji. Round 2, pusingan kedua Allah uji lagi. Hijrah tak nak ikut, dah tak nak ikut perang, dia join kafir Quraisy, kalah pula tu. Dah kalah, kalau mati tutup cerita, kena tangkap. Tuan-tuan, Abu Al-As ni menantu Nabi kena tangkap dalam perang Badar. Ketika para sahabat Nabi bincang apa nak buat dengan tawanan perang Badar ni, nak buat apa, maka bincang, akhirnya diputuskan tawanan perang Badar ni kalau nak dibebaskan kena bayar apa dia panggil, macam tebusan lah. Keluarga di Mekah kena bayar sejumlah tebusan pada kerajaan Madinah, kerajaan Islam Madinah, untuk dibebaskan tawanan ahli keluarga dia orang ni. Sahabat-sahabat ni beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, salah seorang tawanan ni menantu tuan, Abu Al-As Ar-Rabi'. Sahabat-sahabat ni malu juga dengan Nabi. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau nak kita bebaskan menantu ni, ni kira special case lah, kira NFA lah, orang panggil apa, tak ada tindakan lanjutan, no further action, Tapi Nabi kata apa, dah proses macam biasa. Menantu ke tak menantu ke, dia kira tawanan perang, dia nak lepas kena bayar duit tebusan. Tuan-tuan, Zainab binti Muhammad, isteri pada Abu Al-As, anak Nabi yang berada di Mekah ketika itu, sebab Zainab pun tak ikut hijrah, dah tahu suami kena tawan, dan tahu dia kena sediakan sejumlah wang tebusan untuk bebaskan suami dia. Dia usaha cari, tuan-tuan, dan tak boleh salahkan Zainab dalam hal ni, sebab Zainab seorang isteri yang salihah. Dan Abu Al-As ni sebenarnya dia ni baik daripada segi akhlak, dia sebagai seorang suami yang penyayang, cakapnya lembut, cuma hati dia tak terbuka untuk terima Islam, itu saja. Jadi Zainab ni pun dengar suami kena tangkap, kena penjara, kena tahan, dia pun usaha juga mencari duit untuk bebaskan suami. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, duit yang dikumpul tu cukup, diletak dalam uncang, dia hantar ke Madinah. Dan bila Nabi dapat uncang tu, Nabi tengok tertera nama Abu Al-As di luar uncang tu, makna ini duit tebusan untuk bebaskan Abu Al-As Ar-Rabi'. Nabi buka, Nabi tengok ada sejumlah wang, sejumlah duit, dan alangkah lebih menyayat hati apabila Nabi tengok bersama dengan duit dan uncang tu ada seutas kalung rantai.
yang mana bila Nabi flashback semula, Nabi rasa macam pernah kenal dan pernah tengok rantai ni. Tuan-tuan rasa rantai siapa? Rantai ni pernah dimiliki oleh isteri baginda yang dikasihi Sayyidatina Khadijah. Khadijah memiliki rantai tersebut, dan pada hari pernikahan Zainab dan Abu Al-As, Sayyidatina Khadijah hadiahkan rantai turun-temurun tu pada Zainab untuk Zainab pakai. Dan hari tu rantai tu terlucut daripada leher Zainab masuk dalam kalung semata-mata kerana Zainab nak tebus suami dia. Tuan-tuan, Nabi ni momen dengan Sayyidatina Khadijah ni, itu jangan diusik tuan-tuan. Nabi memang ada special moment dan ada satu rasa yang lain dengan Sayyidatina Khadijah. Setiap apa yang Sayyidatina Khadijah pakai, apa yang Sayyidatina Khadijah cakap, apa yang Sayyidatina Khadijah buat, memang Nabi akan ingat satu persatu. Sayyidatina Khadijah ni orang yang paling kaya, usahawan yang paling baik, paling berjaya, tapi akhirnya tak tinggal apa-apa sebab derma untuk agama. Jadi benda ni berbekas di hati Nabi. Bila Nabi tengok sampai kepada kalung ini pun Zainab boleh jadikan cagaran, Nabi akan rasa lain macam lah, sedih luar biasa. Nabi kata, Abu Al-As, mari sini. Duit ni tentera Islam akan ambil, tapi kalung ni kamu ambil, kamu balik semula ke Mekah, kamu dah bebas. Kalung ni pulang balik pada Zainab. Aku tak boleh ambil kalung ni. Kalung ni mak dia beri pada dia masa hari dia kahwin. Tapi satu lagi permintaan aku, di samping serahkan kalung ni pada Zainab, Zainab tu kamu hantar balik ke Madinah. Kamu dah tak boleh hidup sama-sama lagi. Kamu tak Islam, dia Islam, tidak boleh hidup bersama-sama. Abu Al-As pun balik Mekah. Abu Al-As ni orang yang gentleman, dia tepat pada janji. Dia balik Mekah, rantai tu dia pulang pada Zainab. Dia kata pada Zainab, wahai isteriku, saya dah berjanji dengan ayah kita, kamu saya akan hantar ke Madinah. Dia gentleman, dia hantar ke Madinah. Dia hantar sendiri ke Madinah. Tapi nak masuk Islam tak sama sekali. Tengok perangai Abu Al-As. Okey, dah nak sampai hujung tuan-tuan. Bila dah hidup berjalan macam biasa, bisnes Abu Al-As pun jalan macam biasa. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari ketika rombongan perniagaan Abu Al-As ni daripada Syam nak balik ke Mekah, rombongan tu sudah kena hijack di pertengahan jalan, di pesisir bandar Madinah. Semua barang-barang perniagaan dan dagangan Abu Al-As ni tentera Islam ambil, rampas, pegang dulu. Abu Al-As ni sendiri sempat lari. Tapi dia cerdik. Dia lari minta perlindungan ke rumah Zainab, isteri dia. Ada perangai macam James Bond juga tuan-tuan. Bila susah cari orang perempuan. Abu Al-As lari rumah bini dia. Dia tahulah ni orang perempuan ni tuan-tuan, suami pula baik. Suami cakap lemah lembut, suami tak berkira, dia sayang, dia kasih. Tambah pula kes yang berlaku antara Zainab dengan Abu Al-As ni, dia dipisahkan oleh akidah. Abu Al-As tak pukul Zainab, Abu Al-As tak maki hamun Zainab, dia cuma berlainan akidah dan agama, maka dia dipisahkan. Jadi bila dah balik rumah Zainab, Nabi tahu. Nabi terus datang dan Nabi kata pada Abu Al-As, kamu ni, ini dah kali kedua ni kamu kena ni. Kali pertama kalah perang, kena tawan, Zainab jamin. Kali kedua, kamu dah masuk dalam sempadan negeri Madinah, harta kamu kena sita, kamu lari rumah Zainab. Sekarang kamu nak apa daripada aku dan daripada Zainab?
Abu Al-As ni beritahu, ayah saya minta maaf gini-gini, saya pun tak perasan rombongan saya ni dah terlajak masuk ke dalam kawasan Madinah. Ginilah Abu Al-As, atas sifat dan dasar kita pernah jadi keluarga, kamu ambil balik barang dagangan kamu. Tapi kalau boleh kamu jangan lalulah sini-sini, tak salah, kamu cari jalan jauh sikit lah. Kalau boleh tak sah terserempak dengan kami dah. Nabi baik tuan-tuan perempuan. Kalau dapat ke kita, kena sembelih dah menantu tu. Tapi Nabi baik, Nabi toleransi. Walaupun pernah dimalukan secara tak langsung berbelas tahun masa Nabi di Mekah, sebab Abu Al-As tak nak masuk Islam. Orang perli, orang kata Abu Al-As, cerai je lah Zainab, dah kamu pun tak nak ikut bapak mentua kamu. Tunggu simpan apa lagi, kamu pun orang segak, kita boleh carikan kamu jodoh yang lebih cantik, yang lebih baik, yang lebih kaya. Tapi Abu Al-As pun sayang pada Zainab. Akhir dia pun ambil keputusan, dia ambil harta dia balik yang dah disita oleh tentera Islam tu. Kemudian dia balik ke Mekah. Sampai ke Mekah, dia panggil semua kawan-kawan ataupun orang-orang yang pernah mengamanahkan barang dagangan pada dia tu, dia buat full settlement. Mana dia boleh pulang, dia pulangkan balik. Mana yang hak orang, dia pulang balik. Mana yang untung dia berhak dapat, dia ambil. Dan dia isytihar, alhamdulillah dia masuk Islam setelah beberapa kali Allah uji. Akhirnya dia masuk Islam dan dia balik semula ke Madinah, duduk dengan Nabi, duduk dengan Zainab, isterinya dan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah alami. Jadi macam kita kata tadi peringkat awal, kalau kita ada masalah dan ujian dalam keluarga, kita ada ujian dalam hidup, ujian dalam kerja, ujian dengan kawan-kawan, ujian dengan jiran tetangga, benda itu biasa tuan-tuan perempuan selagi mana hidup. Dan Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis lain riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul biqabri rajul fayaqulu ya laitani makanahu aw kama qala. Maknanya Nabi kata akan sampai satu masa nanti, dan saya rasa itu adalah masa kita, yang Nabi kata akan sampai satu masa nanti menjelang hari kiamat, akan ada satu orang ni dia berjalan di tempat dia duduk tu, kemudian dia lalu nampak kawasan kubur. Dia jalan, dia nampak kawasan kubur, tanah perkuburan. Maka terkeluar daripada mulutnya, ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baik dan bagusnya kalau aku yang duduk dalam lubang kubur ni. Makna apa tuan-tuan? Ya Allah, kalau macam ni berat dan teruknya ujian hidup, mati lagi baik. Ada hadis sahih lagi tuan-tuan daripada Abu Hurairah. Dan kita pun kadang-kadang pernah terfikir gitu tuan-tuan. Allah, kalau macam ni punya teruk, mati lagi baik lah kalau macam ni. Tapi nak kata mati lagi baik pun tak baik cara mana. Tuan tengok cerita Piramli, apek bunuh diri. Hidup pun susah, mati pun susah. Pengajarannya tuan-tuan perempuan, hidup kita ni dengan ujian sesuatu benda yang memang tak boleh dipisah. Ada orang share dengan saya masalah dengan isteri, dengan pasangan hidup lah. Fikir, ambil keputusan berpisah. 2-3 tahun lepas tu si suami ni, laki-laki ni kahwin lain. Masalah juga. Bertahanlah 5-6 tahun lagi, cerai juga. Kahwin lagi sekali dengan ibu tunggal pula, ada anak 3 orang. Tahan 2-3 tahun, asyik bergaduh dengan anak tiri, cerai pula. Akhirnya ambil jalan duduk sorang-sorang. Duduk sorang-sorang, problem juga, tak ada orang urus makan, pakai, minum, segala pakai. Kesimpulannya apa tuan-tuan? Masalah yang Allah bagi pada kita ni, Allah nak kita urus. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dalam surah Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Ada 2-3 pengajaran kita boleh ambil daripada ayat tu. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 tak salah ingat saya. Allah kata, pertama, kita tak boleh sewenang-wenang mengatakan kita ni bagus, kita ni perfect, kita ni hebat, kita ni champion. Wahum la yuftanun, dalam keadaan kita belum lagi diuji dengan ujian yang berat. Dan kalau kita bertanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita kena diuji Allah jawab dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami dah pernah uji orang-orang sebelum kamu dengan ujian yang berat. Macam kita cerita Nabi Yunus tadi, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna Nabi, para salafus soleh, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in pun dah kena uji lah tuan-tuan puan-puan. Bukan kita seorang yang mengeluh kita kena uji, kita berat, kita susah, kita payah, kita teruk. Dan kenapa Allah uji kita? Allah beri sebab juga dalam ayat yang ketiga, wala ya'lamanna alladhina sadaqu. Dengan ujian itu Allah tahu, Allah akan nampak, Allah zahir siapa orang yang benar-benar beriman dan betul jalan hidup dia. Wala ya'lamannal kadhibin, dalam pada masa yang sama Allah tahu siapa yang sembang kencang, siapa yang sembang kosong. Sebab masa tak kena pada kita, kita boleh cakap apa saja. Tapi bila Allah test, Allah uji, Allah beri sakit, baru kita tahu standard dan level kita di mana. Saya teringat guru kita, almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus. Tuan-tuan kenal Ustaz Ismail Kamus? Tak kenal pendek umur tuan-tuan. Ustaz Ismail Kamus. Masa akhir-akhir hayat beliau, saya sempatlah khidmat juga dengan Ustaz Ismail Kamus. Ialah tadah-tadah kitab, kemudian teman-teman makan, teman-teman minum, malam-malam lepas isyak bawa Ustaz Ismail Kamus makan. Ustaz Ismail Kamus ni meninggal masa PKP tahun 2020. Kompilasi macam-macam penyakit lah, dan antara yang paling kronik buah pinggang. Ustaz Ismail Kamus meninggal tu dalam keadaan masih menerima rawatan dialisis. Seminggu 3 kali kena pergi pusat rawatan dialisis tu. Jadi ketika saya bercakap makan dengan Ustaz Ismail Kamus almarhum, ialah kita tengok keadaan uzur. Dulu kan gagah Ustaz ceramah, siapa tak kenal masa zaman orang duk rakam kaset, buat CD, VCD beliau ceramah. Dia bila saya teringat benda tu masa saya kecil-kecil raja duk tengok ceramah Ustaz Ismail Kamus, terkeluar daripada mulut saya ni tuan-tuan. Bila tengok dia makan tu, angkat sudu tu, menggeletar tangan, uzur. Saya kata, Ustaz, anak kesian tengok Ustaz. Anak kenal Ustaz dulu masa anak muda-muda, sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Ustaz orang yang aktif berceramah, orang sayang, jemput ke sana kemari. Sekarang Ustaz dalam keadaan yang amat uzur, sakit, darah tinggi pun ada, jantung pun ada sikit, dialisis, ada kencing manis, segala bagai lah. Makna ujian Allah pada Ustaz ni pun berat. Saya kata, tuan-tuan tahu apa dia jawab? Syekh, apa yang ana tanggung sekarang sekejap saja. Nanti bila ana mati, ana tak bawa dah penyakit ni. Dialisis tinggal, kencing manis tinggal, darah tinggi tinggal, lemah jantung tinggal. Nampak tuan-tuan? Orang soleh, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah, sedar kuasa Allah, orang yang alim, orang yang tahu hakikat siapa makhluk, siapa khalik, siapa yang dicipta, siapa yang mencipta. Kalau kita merungut tak habis dah pendek kata. Allah lepas aku, lepas sakit gaut, sakit kencing manis, tak habis suplemen makan 200-300 pil sekali makan, tak hilang-hilang penyakit. Orang lain tu kaki maksiat,
asyik pergi Kalabul Malami, tak berhenti-henti. Tahu Kalabul Malami? Naik kelab Kalabul Malami, Piramli sebut. Tapi sihat wal afiat. Aku yang berulang alik ke masjid, banyak tidur masjid daripada tidur di rumah. Tak berhenti-henti sakit kalau kita. Tapi yang ulama, orang alim, orang soleh, orang tahu siapa diri dia, siapa Allah, jawapan dia very simple. Sakit ni bawa masa hidup, ada masa Allah izin sembuh. Kalau kerana sakit tu meninggal dunia dan mati, sakit tu takkan dibawa lagi. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan dalam pertemuan, dan mudah-mudahan Allah takdirkan yang terbaik untuk urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan, puan-puan, pada ustaz mat, sahabat saya yang dikasihi, kerana sudi berhalaqah dengan saya pada pagi ini. Kedatangan saya menggantikan Fadilatul Syekh Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, guru kita bersama. Dan mudah-mudahan saya doakan Dr. Zul Al-Bakri dapat bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan pada masa-masa yang akan datang. Dan at the end of the day, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun kerja kita, apapun aktiviti kita, apapun urusan kita, satu je kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah rezekikan kita dengan husnul khatimah. Itu saja tuan-tuan puan-puan. Terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, seluruh muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun yang telah pergi terlebih dahulu daripada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Alim, berkatilah majlis ilmu kami pada pagi ini ya Allah, kurniakan kepada kami kesempatan dan peluang apalah kiranya untuk kami menghadirkan diri kami ke majlis-majlis ilmu yang baik seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Alim, berkati urusan dunia kami ya Allah, dan berkatilah urusan akhirat kami ya Allah. Rezekikan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.